Tuan Ji atas penerangan. Maka kita telah mendapat jawapan kita. Kita tak perlu memanjangkan bicara demokrasi ni daripada barat, tak boleh ambil dan sebagainya. Selain demokrasi ni sistem lah, mekanisme. Jadi macam orang cipta pisau lah. Kalau orang yang cipta pisau tu bukan orang Islam sekalipun, adakah kita tidak boleh guna pisau itu? Persoalannya kita nak guna pisau untuk bunuh orang secara tidak berhak atau bukan? Atau guna untuk potong sayur, bukan-bukan bermanfaat dan sebagainya. Itu persoalan. Jadi, mohon kita bermanfaat daripada tadi. Maka saya akan beralih pada ahli panel kita yang kedua, Dr. Mazli. Ya, Dr. Mazli. Bersedia untuk terima soalan? Tak sedia. Jadi, Dr. Mazli, sedia tak sedia kena jawab juga. Dr. Mazli. Dalam negara kita terdapat perlembagaan persekutuan. Apakah perlembagaan persekutuan ini bercanggah dengan Islam? Kerana ada dakwaan bahawa perlembagaan ini kufur sebab datangnya daripada barat. Jadi, macam mana Dr. Mazli? Saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa? Kata Hilal kena jawab soalan. Dia soalan yang wajib dijawab ni kalau ikut Dr. Siddiq Fadil, soalan mungkar dan nangkir aja. Kalau tak nak jawab pun tak apa. Dia satu perkara menarik bila kita lihat dalam kitab Siasah Syar'iyah li Islahir Ra'i wa Ra'iyah, tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dalam mukadimah dia bawa ayat surah Nisa ayat 58 dengan ayat 59 yang mungkin kita biasa dengar pada khutbah Jumaat. Setiap kali khutbah Jumaat khatib akan baca innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sehinggalah pada ayat 59 tu ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, sehingga akhir ayat. Jadi Ibn Taymiyah simpulkan daripada ayat ni, dia kata tonggak ataupun pilar kepada siasah syariah itu ialah adaul amanah, menjalankan amanah, dan kedua tahqiqul adalah, iaitu untuk melaksanakan keadilan, melaksanakan amanah dan menjunjung keadilan. Itu merupakan dua pilar kepada politik Islam. Dan bila sebut tentang menjalankan amanah dan juga adalah, menegakkan keadilan, Ibn Taymiyah dia meletakkan beberapa bab, beberapa perbincangan. Perbincangan pertama agak menarik. Tajuknya Tauliyatul Aslah, iaitu melantik hanya orang yang layak kepada jawatan. Dia perincikan jawatan tu daripada imam sehinggalah kepada jawatan jadi pak imam dan jadi muazzin. Daripada pemimpin tertinggi, pegawai-pegawai, parlimen-parlimen perang, orang yang terlibat, sehinggalah ke bawahnya. Jadi dia kata setiap ni kena ada orang yang layak. Dan beliau mengutip beberapa hadis Rasulullah SAW dan juga asar ataupun kata-kata daripada Sayyidina Umar, yang mana kita kata jis ataupun secara kasarnya menekankan bahawa sesiapa yang melantik seseorang kepada sesuatu jawatan dan ada orang lain yang lebih layak, sama ada dia melantik kerana kawan itu ahli keluarganya ataupun kerana ada kepentingan padanya, maka kebanyakan hadis dan juga kata-kata Sayyidina Umar mengatakan, maka orang seperti ini faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul dan mengkhianati orang-orang beriman. Satu perkara menarik mengenai Ibn Taymiyah ni, ketika dia tulis buku Siasah Syariah, kalau diperhatikan, kebanyakan penulisan tentang politik Islam pada waktu itu dicorakkan dengan beberapa trend. Trend pertamanya, dia tulis buku tentang sistem yang ada. Macam Imam Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah, dan diikuti oleh Al-Farra' Al-Hambali. Dan kemudian Ibn Jama'ah yang merupakan kontemporer kepada Ibn Taymiyah dan merupakan seteru beliau. Jadi dia cerita kalau trend tulisan mengenai politik ialah berkaitan dengan sistem yang ada.
tentang imam nak naik macam mana, khalifah nak naik macam mana, cara kalau khalifah ini telah hilang dia punya syarat-syarat, nak naikkan khalifah kena bagi bai'ah, kalau khalifah nak memerintah kena ada menteri, menteri ini pula ada jabatan-jabatannya yang dipanggil dewan, kemudian bidang-bidang pengkhususan, itu dia cerita. Lebih cerita kepada mekanisme yang kebanyakannya berkisar kepada sistem yang diamalkan di zaman Abbasiyah. Tetapi Ibn Taymiyah mengambil pendekatan lain. Beliau lihat dari unsur falsafah itu, dari unsur konsep, dari unsur ruh siasah itu sendiri. Dan bila dia sebutkan tentang amanah dan juga menegakkan keadilan, ternyata Islam tu bersikap universal. Dua-dua konsep ini bukan hanya boleh diguna pakai kepada orang Islam, malah dibawa kepada bukan Islam pun, dua-dua konsep ini sesuai. Menjalankan amanah dan menegakkan keadilan. Sebab tu saya tengok baru ni bila berbual dengan rakan saya, YB Tony Pua daripada DAP, saya ceritakan tentang bab pertama daripada siapa tu tulisan Ibn Taymiyah ini yang cerita tentang melantik hanya orang yang layak, meritokrasi yang ada di dalam Islam. Bukan kita lantik kerana dia itu bumi putera ataupun dia itu UMNO dan BN. Bukan kita lantik kerana dia itu ada kena-mengena, kroni, ketua bahagian, ketua cawangan. Tapi dia dilantik kerana dia layak, dia mampu, dia ada kemampuan. Jadi kita kata ini daripada Islam. Dan barang siapa yang lantik kerana sebab-sebab lain, kerana sebab dia ni satu parti ke, tak kisahlah, kadang orang ingat BN saja, kan parti lain pun buat serupa tu juga. Dia duk lantik orang dia, orang tu layak tak layak, oleh kerana dia ahli parti, oleh kerana parti kita memerintah negeri ini, maka dia pun bubuh macam itu. Ini juga tak boleh. Ini dipanggil sebagai faqad khanallah wa rasulahu wal mu'minin. Telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Tapi kalau dia lantik daripada orang parti yang boleh buat kerja, tak apa. Ini lantik orang parti yang tak boleh buat kerja, hanya kerana dia ahli parti, ketua cawangan, orang lama ke ataupun ustaz ke, ini tak boleh. Ini telah mengkhianati Allah. Dan hari ini, konsep seumpama ini difahami dalam kerangka moden sebagai good governance. Bermula tahun 1989, kita dapati International Finance Agency ataupun pusat-pusat kewangan antarabangsa sama ada IMF, World Bank dan sebagainya, dalam nak bagi mereka punya bantuan, dia lihat kepada negara-negara, mestilah negara-negara tersebut mengamalkan good governance, tadbir urus ataupun tata kelola yang baik, kan? Yang mana isi kandungan kepada tata kelola ini tak lari daripada dua prinsip itu. Penunaian amanah sama ada melalui ketelusan ataupun transparansi, accountability, sama ada melalui pegawai kerajaan yang efektif, yang efisien, dan juga keadilan, adanya unsur rule of law, human rights dan sebagainya. Jadi apa yang kita dapati kat sini ialah konsep yang dibawa oleh Islam itu begitu universal kalau difahami dalam bentuknya yang menyeluruh, holistik. Jadi penulisan Ibn Taymiyah ini telah menjangkaui masa bila dia bawa konsep universal Islam, dan ini termasuk dalam pemahaman yang luas mengenai ayat bila Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak utuskan kamu kecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam. Rahmat yang dibawa oleh Islam itu kena difahami dalam dua dimensi, dimensi keduniaan dan dimensi keakhiratan. Keakhiratannya Rasulullah SAW membawa Islam sebagai hidayah, itu sebagai rahmat. Dan dimensi keduniaan, iaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, mengandungi unsur-unsur yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia ini, keamanan, keselamatan dan juga keceriaan. Saya baru-baru ni, boleh kita sentuh sikit politik. Bila Chua Soile timbul tentang hudud, dia kata kalau laksana hudud 10,000 orang akan hilang pekerjaan. 10,000 Oh, 1.2 million, itu lagi besar lah. Oh, juta. Oh, lagi 1.2 million akan hilang pekerjaan lah, apa semua. Dan lantas ia dijawab, okey, alhamdulillah bagi Chua Soleh, dia ada penasihat agamanya yang sanggup untuk menjadi jurucakapnya. Kan? Tak apalah, itu letak tepi. Dia kata itu hudud fard.
Kita tak tahu ada berapa banyak jenis hudud kat dunia ni. Mungkin ada hudud PAS, hudud UMNO, hudud TAP, hudud PKR, hudud... Kita tak tahu. Yang kita tahu hudud tu satu ya. Kan? Enactment, perbincangan, perincian itu dia tidak merubahkan kerangka hudud itu. Itu masuk dalam perkara-perkara mekanisme dan perkara teknikal saja. Tapi tak apalah, kita letak tepi. Tapi yang penting, bila dia jawab macam itu, orang kita pun belatah. Dia jawab, siapa kata akan hilang pekerjaan? Tidak, bila ada hudud, akan banyak peluang pekerjaan. Tukang potong tangan, tukang sebat, tukang... ramai sangat orang buat maksiat kat dunia ni. Agaknya setiap kawasan tu ada potong tangan kan? Tak minum arak, boleh minum jus. Tak semua orang minum jus di hatiku. Dan juga jus Tok Guru. Hanya orang yang memerlukan, orang yang sihat macam saya tak minum. Kan? Orang minum arak ni bukan kaki minum jus. Dia memang minum arak untuk suka-suka. Tetapi saya terfikir, kenapa tidak dibawa daripada dimensi Islam rahmatan lil alamin? Kita lihat bahawa statistik. Betapa di negara-negara barat, jutaan, ratusan jutaan dolar ataupun pound dihabiskan untuk menangani masalah sosial. Minum arak ni kerana minum arak berlaku aksiden. Bila aksiden? Yang tu hospital kita duk tanggung semua nak rawat kawan ni semua daripada siapa? Taxpayers money. Berlaku kemalangan, berlaku penderaan, berlaku penceraian. Bawa statistik seperti ini. Dan kenapa Islam datang? Islam datang sebagai deterrent ataupun untuk tutup daripada kita habiskan duit untuk atasi benda-benda seperti ini. Itu kalau dari segi itu, kalau dari segi perombakan mungkin kita boleh kata laksanakan hudud, kita akan dapati orang akan membuat pekerjaan lebih ramai lagi kerana mereka tidak mencuri, kerana mereka tidak menyambut dan tidak merompak. Jadi 1.2 juta berasa selamat, mereka tidak akan dirompak dan tidak dicuri. Guna reverse psychology kan. Tapi tak apalah, kita cuba lihat dalam kerangka seperti itu. Tapi kita bukan nak bicara tentang hudud. Kita nak kembali kepada perlembagaan. Jauh pusing. Perlembagaan Malaysia ni, kalau kita lihat proses nak menghasilkan perlembagaan, kita selalu kata, ini perlembagaan Lord Red, maka dia kafir, kerana orang kafir buat. Kan? Macamlah Lord Red tu sendiri yang buat. Proses nak menghasilkan perlembagaan itu, bukan proses yang mudah. Siapa yang ada peluang boleh baca catatan ataupun biografi Dr. Burhanuddin Al-Hilmi yang ditulis oleh Kamaruddin Jaafar, YB Datuk Kamaruddin Jaafar, dan juga ada himpunan tulisan-tulisan Burhanuddin dan Dr. Burhanuddin Hilmi, bagaimana usaha sama ada daripada PAS dan juga daripada golongan UMNO sendiri terlibat, dan juga beberapa pejuang-pejuang Melayu dan pejuang Islam yang sama terlibat dalam perbincangan, berusaha untuk memastikan bahawa perlembagaan kita ini tidak akan mengenepikan isu agama dan orang-orang Melayu. Bila sebut perlembagaan, kita kena faham, perlembagaan ini merupakan satu dokumen yang dipersetujui oleh rakyat untuk memastikan negara itu hidup dalam keadaan hormat menghormati dan aman damai dan adanya konsep keluhuran kedaulatan undang-undang, ya, rule of law kat situ. Maka itulah dokumen. Kalau kita nak kata dokumen perlembagaan ni, kita macam kata Ustaz Wanji tadilah, benda ni benda al-aslu fil adat al-iktifat ilal ma'ani wal mabadi' kan. Ni termasuk dalam benda muamalat. Dia bukan benda akidah, bukan benda ibadah. Jadi bila macam itu, al-aslu pada dia harus. Bila kita lihat dari kacamata tersebut, kita tidak boleh nak jadikan perlembagaan ini sebagai sesuatu yang kultus, sesuatu yang sacred, yang mulia. Tetapi kita lihat dia sebagai sesuatu perkara, dokumen yang kita hormati untuk menjamin kedamaian dan kemakmuran negara. Okey. Sungguh pun demikian, kita taklah kata perlembagaan ini tidak ada nilai. Tidak. Kalau tak ada nilai, bagaimana kita boleh hidup saling faham memahami dan hidup coexist satu sama lain? Kita perlu hormat. Setiap orang perlu hormat. Cuma bila kita berlaku insaf sebagai Muslim, di dalam perlembagaan sebagai dokumen itu ada kandungan yang Islamik, ada kandungan yang mungkin kita kata tidak Islamik. Jadi apa peranan kita? Peranan kita pada kita orang Islam, kita ikuti apa yang Islamik dan kita berusaha
untuk menyebarkan dakwah, untuk memberikan kefahaman supaya yang mana tidak Islamik itu dengan adanya 2/3 majoriti di parlimen, apa yang tidak Islamik itu boleh dipinda. Jadi itu yang kita boleh mainkan peranan. Tapi yang lebih penting, secara keseluruhan perlembagaan itu sendiri, kalau kita lihat, bukanlah sesuatu perkara yang sampai sacred untuk menjadikan kita ketepikan Quran dan Sunnah. Tidak. Kita lihat dari sudut muamalat itu sendiri. Bahawa perlembagaan satu perkara yang berunsur keduniaan. Yang boleh saja diubah, boleh saja dipinda, dan umat Islam kena melakukan usaha dakwah, melakukan usaha perubahan untuk memperbaiki apa yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Cubaan. Terima kasih Dr. Mazli kerana memberikan penerangan pada kita berkenaan dengan perlembagaan. Maksudnya perlembagaan ini tidaklah seluruhnya kita panggil ada perlembagaan itu kerana semata-mata kita bukan ambil Quran dan Sunnah secara perlembagaan kita untuk negara kita, bukan tertolak terus.